Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Jinasami langsung dari Parlimen. Baik, hari ini hari Rabu 10 November 2021, persidangan Dewan Rakyat seperti biasa akan dimulakan dengan waktu pertanyaan jawab lisan dan seterusnya diikuti dengan sesi perbahasan ataupun penggulungan rang undang-undang perbekalan 2022 atau belanjawan 2022. Baik, antara persoalan-persoalan yang akan dibangkitkan dalam persidangan Dewan Negara hari ini adalah berkenaan dengan statistik penjara awam yang enggan divaksin atau belum bersedia menerima vaksinasi COVID-19 tanpa alasan kukuh adalah antara soalan yang akan dikemukakan pada persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman sesawang rasmi Parlimen, persoalan itu akan diajukan oleh Chan Fong Hin iaitu Ahli Parlimen Kota Kinabalu kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Lenggong iaitu Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasrah pula meminta Perdana Menteri menjelaskan mengenai jurang pendapatan golongan bandar dan luar bandar dan sejauh mana pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap perkara berkenaan. Selain itu, Ahli Parlimen Sikh Ahmad Termizi Sulaiman akan mengajukan soalan kepada Menteri Kanan Pertahanan mengenai keberkesanan pertahanan negara bagi operasi National Task Force NTF melalui Op Benteng di kawasan sempadan negara Laut Cina Selatan. Dan selesai sesi jawab lisan, persidangan Dewan Rakyat akan terus menyambung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 atau belanjawan 2022 yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 29 Oktober lepas. Setakat semalam, seramai 85 ahli parlimen daripada Blok Pembangkang dan Kerajaan serta bebas mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar bajet 2022 yang bermula 1 November lepas. Penggulungan bajet ataupun belanjawan 2022 oleh kementerian berkaitan dijadual berlangsung selama 4 hari bermula 15 November. Baik, kepada anda yang ingin ikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayani laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau melalui pautan yang tertera di kaca TV anda. Baik, untuk pengetahuan anda juga, selepas selesai sesi penggulungan belanjawan 2022, terdapat 5 lagi rang undang-undang yang akan turut dibaca dan dibahaskan serta akan diputuskan di Dewan Rakyat sebelum dibawa ke Dewan Negara pada sesi yang akan datang. Antaranya adalah rang undang-undang kewangan 2021, rang undang-undang perlembagaan pindaan 2021, rang undang-undang kerja pindaan 2021, rang undang-undang anti perdagangan orang dan anti penyeludupan migran pindaan 2021 dan akhir sekali ialah rang undang-undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2020 yang akan dibacakan buat kali kedua oleh Menteri Dalam Negeri. Baik, antara pertanyaan-pertanyaan lain yang turut akan dibangkitkan dalam persidangan Dewan Rakyat pada hari ini iaitu soalan kepada Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri oleh Ahli Parlimen Bacok iaitu Tuan Muhammad Abduh Ni Abdul Aziz yang meminta Kementerian untuk menyatakan strategi pembangunan kenderaan Energy Efficient Vehicle EEV di Malaysia khususnya berkaitan dengan kenderaan Electrical Vehicles EVS serta pelan pembangunan ekosistem EVS yang lebih berstruktur. Soalan yang kedua pula ialah kepada Menteri Kanan Kerjaya yang akan dibangkitkan oleh Parlimen Labuan iaitu Datuk Rozman Isli berkenaan dengan semakan semula kerajaan mengenai kos projek kerajaan berikutan kenaikan mendadak harga bahan binaan. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat, sebelum kita meneruskan, ada satu pemakluman mengenai dengan booster dose. Seperti mana semua sedia maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah memberikan dos penggalak booster dose kepada ahli-ahli yang berhormat pada Selasa 2 November 2021 yang lalu. Susulan daripada itu, pemberian dos penggalak kepada ahli-ahli yang berhormat yang belum menerimanya akan diadakan pada hari esok, Khamis 11 November 2021 bermula pada jam 9. Terima kasih. Sekarang saya jemput yang berhormat Tuan Nik Muhammad Abduh bin Nik Abdul Aziz Bacok. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Sila Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri jawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Bacok
bersama Yang Berhormat Setiawangsa bertarikh 16 September memandangkan kedua-dua ahli yang berhormat menyentuh perkara yang sama. Datuk Yang di-Pertua, antara objektif utama Dasar Otomotif Negara 2020 adalah untuk membangunkan Malaysia sebagai hub otomotif serantau bagi kenderaan cekap tenaga ataupun EEV dengan fokus kepada pembangunan next generation vehicles, kedua mobility as a service dan yang ketiga industry revolution 4.0. EEV merupakan kenderaan yang memenuhi spesifikasi penggunaan bahan bakar secara lebih efisien dan pelepasan karbon, meliputi kenderaan seperti internal combustion engine ataupun ICE, hybrid, elektrik dan lain-lain. Kerajaan telah pun menggariskan beberapa langkah bagi menggalakkan pengeluaran dan pemasangan EEV termasuk elektrik dan hybrid. Merangkumi, pertama, menyediakan insentif dan galakkan cukai bagi aktiviti pembuatan komponen kritikal. Kedua, membangunkan standard untuk menyokong ekosistem industri EV. Dan yang ketiga, membangunkan tenaga mahir dalam bidang telematik dan juga advanced technology. Kerajaan telah menawarkan insentif cukai bagi aktiviti pemasangan atau penghilangan tempatan kenderaan dan komponen EEV termasuk EV serta perkhidmatan teknologi hijau ataupun green services. Perkhidmatan teknologi hijau melibatkan pemasangan, penyelenggaraan, pembaikan, peralatan, pengecasan EV serta infrastruktur kitar semula bersepadu. Insentif semasa hanya merangkumi pengecualian cukai langsung dan tidak langsung yang ditawarkan kepada supply side iaitu industri pengeluaran kenderaan EV, komponen dan pembangunan ekosistem seperti fasiliti pengecasan. Bagi memastikan Malaysia berupaya meningkatkan daya saing menarik pelaburan dalam sektor EV, maka terdapat keperluan untuk kerajaan menawarkan insentif bukan sahaja kepada pengeluar kenderaan dan komponen atau OEM tetapi juga merangkumi pengguna secara amnya. Insentif kepada pengguna ataupun demand side dijangka dapat meningkatkan perkhidmatan ke atas EV yang dapat menggalakkan pelaburan bukan sahaja bagi pengeluaran kenderaan dan komponen tetapi juga daripada segi sokongan infrastruktur EV. Berdasarkan objektif tersebut, kerajaan telah mengumumkan pakej insentif menyeluruh di bawah Belanjawan 2022 seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan. Datuk Yang di-Pertua, selain insentif cukai, syarikat secara umumnya layak untuk dipertimbangkan pemberian geran secara padanan, terutamanya bagi syarikat yang menjalankan aktiviti yang digalakkan termasuklah projek berkaitan EV. Langkah-langkah di bawah Dasar Otomotif Negara 2020 dan pakej insentif EV di bawah Belanjawan 2022 akan menyokong pembangunan ekosistem EV dalam negara, seterusnya membantu merealisasikan sasaran bagi Malaysia mencapai pelepasan sifar karbon menjelang tahun 2050 seperti yang telah digariskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan pertama, sila Bacok. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan. Sudah pasti kita amat menyokong penuh rancangan kerajaan untuk meningkatkan galakan peningkatan penggunaan kereta elektrik di negara kita Malaysia serta memastikan kesetaraan harga kereta elektrik dengan kereta biasa ICE ataupun yang menggunakan enjin pembakaran bahan api biasa menjelang 2025. Soalan tambahan saya, apakah kerajaan mempunyai strategi khusus bagi menarik pelaburan dalam sektor penghilangan komponen kereta elektrik seperti beberapa negara jiran kita yang telah membuka kilang, misalnya kilang pembuatan bateri kereta elektrik. Serta apakah ada rancangan strategi terhadap pengeluar kereta tempatan sekarang agar memberikan tumpuan serius kepada pembangunan kereta hybrid dan kereta elektrik berbanding tumpuan semasa kepada kereta cekap tenaga semata-mata EEV. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bacok di atas penegasan bahawa kerajaan perlu mengatur satu strategi untuk menarik pelaburan khususnya dalam pemasangan komponen-komponen
yang ada hubung kait dengan kenderaan ataupun industri EV. Seperti yang kita sedia maklum, ini adalah selari dengan NIA, National Investment Aspirations, yang kita luluskan oleh kerajaan pada bulan April tahun ini, di mana antara langkah yang diberikan keutamaan adalah untuk menarik pelaburan-pelaburan yang berteknologi tinggi dan berkualiti supaya ianya dapat mencipta pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Dan Alhamdulillah selari dengan NIA pada awal tahun ini, sebuah syarikat daripada Republik Korea telah pun meletakkan pelaburan yang bernilai 4.24 bilion ringgit di Sabah untuk mengeluarkan copper foil bagi tujuan pembuatan dan pengeluaran bateri untuk EV. Ini antara langkah-langkah awal yang telah pun berjaya kita laksanakan. Yang kedua, tentang apakah kerajaan mempunyai strategi ataupun plan bagi menggalakkan pengeluar kenderaan tempatan, bukan saja menumpukan kepada EEV tetapi juga non-EV, tetapi juga untuk sektor perindustrian dan juga household. Jadi peralihan kepada EEV dan juga industri EV ini perlu dibuat secara berhati-hati supaya penggunaan keperluan tenaga negara itu mencukupi. Dan sudah tentulah seperti yang saya sebut di awal tadi, antara langkah yang sedang kita lakukan sekarang ialah apabila kita menggalakkan pengeluaran dan pemasangan EEV, ianya termasuk elektrik dan juga hybrid. Untuk makluman yang berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Soalan saya, apakah inisiatif kerajaan bagi menarik pelabur-pelabur berkaitan dengan teknologi kenderaan elektrik yang membolehkan kita memiliki kenderaan ini dengan kos yang terendah? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sila, Pak Menteri. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Papa. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, dalam pembentangan Belanjawan 2020 oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan baru-baru ini, kerajaan telah pun membentangkan satu dasar yang komprehensif yang bukan sahaja memberikan insentif dan galakkan cukai kepada OEM dan juga pihak industri dan juga supply side, tetapi kerajaan juga memberikan tumpuan kali ini untuk memberikan galakkan cukai dan insentif kepada demand side ataupun penggunaan. Dan ini akan menggalakkan pengguna-pengguna kenderaan dalam negara kita untuk menerima kenderaan EV di masa yang akan datang. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, dalam pembentangan Belanjawan 2022, antara galakan dan pakej insentif yang telah dibentangkan adalah pengecualian duty import, duty excise dan juga cukai jualan sepenuhnya ke atas EV. Kerana harga kenderaan EV ini pada ketika ini adalah agak tinggi berbandingkan dengan kenderaan-kenderaan yang sedang digunakan. Yang kedua, kita juga telah bersetuju mencadangkan kepada Dewan Yang Mulia ini pengecualian duty import dan duty excise sepenuhnya ke atas pengimportan EV jenis CBU ataupun completely built up. Dan yang ketiga, pengecualian cukai jalan sehingga 100% bagi kenderaan EV. Dan yang keempat, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM2,500 bagi kos pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa beli peralatan atau yuran langganan kemudahan pengecasan EV. Ini antara langkah-langkah yang kita perkenalkan untuk menggalakkan penggunaan EV, dan apabila demand itu meningkat, maka ianya dapat menarik lebih banyak pelaburan ke dalam negara. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan dari Saya bagi peluang satu lagi soalan tambahan. Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri Kanan yang sudah memberi penjelasan yang begitu jelas dan luas. Bagi saya, EV merupakan satu kenderaan pengangkutan masa depan.
dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh kerajaan memang selaras dengan keperluan industri di seluruh dunia. Jadi soalan saya, sudahkah kerajaan kita sudah kena pasti rakan-rakan joint venture dan daripada negara mana dan berapa rakan joint venture partner yang berpotensi baik telah menunjuk interest dengan izin untuk membangunkan EV di negara kita. Terima kasih. Terima kasih, Tebrau. Sila. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Memang benar kejayaan membangunkan industri EV ini perlu mendapat dukungan bukan sahaja dari segi dasar-dasar kerajaan tetapi juga pihak swasta, dan ia juga perlu mendapat dukungan untuk pembinaan infrastruktur bagi menjayakan industri EV ini. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Tebrau, di bawah KASA ada sebuah agensi iaitu Malaysian Green Tech and Climate Change Centre yang sedang meneliti dan memperhalusi dengan beberapa pihak swasta untuk pembinaan infrastruktur baru termasuk charging station, yang ini merupakan cabaran besar. Maka kita sedang meneliti perkara ini dan saya percaya dalam masa yang terdekat perkara ini akan dikemukakan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini. Selain daripada itu, dalam pertemuan dan dalam trade mission yang kita adakan ke Eropah baru-baru ini, kita telah bertemu dengan beberapa syarikat pembuatan kenderaan yang besar di dunia, dan mereka juga sedang beralih untuk memperkenalkan teknologi-teknologi EV yang akan menjadi rakan kongsi kita di masa yang akan datang. Salah sebuah syarikat telah pun mengambil keputusan dan mengumumkan akan meletakkan pelaburan di Gurun, Kedah dalam masa yang terdekat, dan ini akan memberikan peluang kepada kita untuk mendekati teknologi-teknologi yang bersifat precision engineering dan juga teknologi hijau yang sedang rancak dijalankan. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Datuk Rozman bin Isli. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Kanan, Kerja Raya atau timbalannya menjawab. 3 minit. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini mengambil maklum mengenai kenaikan harga bahan binaan seperti pasir dan besi bertertulang agak ketara mengikut lokaliti setempat, dan ini telah turut memberi kesan kepada indeks harga pengguna ataupun IHP dalam kumpulan dan juga subkumpulan wajaran tertentu serta telah menjejaskan kelancaran pembinaan projek-projek kerajaan. Berdasarkan kajian terhadap data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, daripada bulan Januari hingga Ogos tahun ini yang diunjurkan sehingga bulan Disember tahun ini, didapati berlakunya kenaikan harga indeks kos pada kadar di antara 3% hingga 19% di seluruh negara kesan pandemik COVID-19 dan peningkatan harga pasaran dunia. Kesan daripada kenaikan harga bahan binaan, kerajaan telah melaksanakan semula syarat perubahan harga atau Variation of Price VOP di dalam kontrak kerja kerajaan seperti mana yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang berkuat kuasa bagi kontrak bermula 1 hari bulan Januari 2021 sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Perkeliling ini berkuat kuasa bagi semua kontrak kerja secara konvensional daripada kerajaan mulai 1 hari bulan Januari 2021 sehingga 31 hari bulan Disember tahun 2021 dan meliputi kerja bangunan, kejuruteraan awam dan mechanical dan electrical bagi kerja-kerja sebut harga dan kontrak yang bernilai ringgit Malaysia 500,000 ke atas.
Kerajaan juga mengambil maklum bahawa kontrak kerja kerajaan tidak hanya dilaksanakan secara konvensional. Terdapat juga kontrak kerja yang dilaksanakan secara reka dan bina. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya atau JKR juga telah mengemukakan permohonan kepada Kementerian Kewangan bagi meluaskan pemakaian VOP bagi kontrak kerja reka dan bina untuk projek-projek pada 1 hari bulan September 2021 dan sekarang masih menunggu pertimbangan daripada Kementerian Kewangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Madam Menteri. Soalan tambahan pertama, sila Labuan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, YB Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya ada kaitan dengan perbezaan harga barang yang sangat jauh berbeza antara kawasan. Sebagai contoh, sebelum pandemik, kos di Labuan adalah 30% lebih tinggi dari Kota Kinabalu dan 50% lebih tinggi dari Kuala Lumpur. Semasa pandemik ini, ia pasti menjadi lebih teruk disebabkan cabaran logistik Labuan sebagai pulau. YB Timbalan Menteri, JKR Labuan pernah memberitahu saya yang mereka juga kadang-kadang berhadapan dengan cabaran untuk meyakinkan HQ akan perbezaan kos yang besar di Labuan dan ada masa setengah bahan terputus bekalan. Sekarang ini Labuan putus bekalan batu sebab ekspor permit dari Kerajaan Negeri Sabah lambat dikeluarkan. Dan projek-projek di Labuan saya difahamkan selalu ada pembida yang dengan harga yang terlalu rendah oleh kontraktor-kontraktor baru dari luar yang kurang faham dengan kos pembinaan di Labuan. Sebab itu kontraktor lokal juga terpaksa letak harga rendah untuk bersaing. Dikhawatiri fenomena lama ini banyak kes projek gagal di Labuan akan menjadi bertambah teruk lagi di masa depan. Adakah kementerian sedar hal ini dan apakah tindakan yang akan dibuat? Terima kasih, Labuan sila. Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Kementerian mengambil maklum tentang kenaikan harga seperti mana yang dikatakan tadi dan untuk makluman ahli yang berhormat, punca kenaikan harga ini sebenarnya dia berdasarkan kepada beberapa faktor. Yang pertama adalah kesukaran mendapat bahan mentah. Kebanyakan ini diimport daripada luar negara. Contohnya harga biji besi meningkat di seluruh dunia. Ini pun diakibatkan oleh PKP di mana kebanyakan lombong biji besi terpaksa ditutup akibat daripada pandemik itu. Tetapi pada masa yang sama berkaitan dengan ekspor permit untuk bahan-bahan binaan yang berkaitan di bawah kuasa kerajaan negeri, kita kena rujuk balik kepada kerajaan negeri yang boleh mengeluarkan ekspor permit itu. Tetapi bagi Kementerian KKR, kita sudah menghantar 3 cadangan kepada MOF untuk bantu kepada kontraktor-kontraktor yang sedang melaksanakan projek-projek kerajaan. Seperti mana yang saya katakan tadi, yang pertama untuk lanjutkan VOP ini untuk merangkumi reka dan bina. Yang kedua ini untuk menambahkan senarai-senarai bahan binaan di dalam VOP ini daripada 6 bahan binaan. Mudah-mudahan kita boleh tambah kepada 23 bahan binaan. Dan yang ketiga juga untuk melanjutkan VOP ini sekiranya diluluskan oleh MOF kepada penghujung tahun 2022 juga untuk membantu untuk mengurangkan beban kepada kontraktor-kontraktor yang sedang melaksanakan kerja pembinaan daripada kerajaan kerana kita ingin melihat projek-projek itu siap untuk keselesaan rakyat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Dungun. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Kalau kita lihat dalam CIDB yang merupakan tanggungjawab yang diberikan ialah terhadap pemantauan harga binaan dan menerbitkannya melalui portal National Construction Cost Center N3C. Sejauh manakah keberkesanan pemantauan ini dibuat oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari masa ke masa mengikut isu yang sedang berlaku sekarang ini? Terima kasih, Saya Datuk. Terima kasih, Dungun. Sila Timbalan Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat Dongun. Betul seperti Yang Berhormat katakan tadi, Kementerian KKR melalui CIDB sentiasa melaksanakan pemantauan harga secara bulanan dan juga menerbitkannya melalui portal National Construction Cost Center ataupun N3C. Dan untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, harga bahan-bahan binaan ini akan dikumpul melalui kerjasama daripada beberapa persatuan berkaitan pembinaan dan diperolehi daripada kontraktor-kontraktor sendiri. Dan aktiviti pemantauan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Pada masa yang sama, untuk maklumat ahli yang berhormat juga, macam tercicir maklumat yang saya ingin menggunakan untuk jawab tadi. Okey. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, kita juga menerbitkan bahan-bahan binaan melalui Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM. Jadi apabila kita mengambil kira VOP untuk diberikan kepada kontraktor itu, kita akan berdasarkan harga-harga bahan yang diterbitkan oleh DOSM yang telah mengambil kira secara purata kenaikan ataupun penurunan harga bahan binaan di seluruh negara Malaysia termasuk zon utara, tengah dan timur. Jadi semua ini akan dipantau dan juga MOF sentiasa mengambil kira harga binaan mengikut keadaan ekonomi semasa dalam menentukan VOP yang akan diberikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Ahmad Tarmizi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua. My Parlimen naik Pertun Saga, soalan saya nombor 3. Sila Menteri Kanan Pertahanan Dato' Timbalan menjawab 3 minit. Datuk Speaker, boleh saya buka mas? Boleh buka. Terima kasih banyak. Sebelah saya tak ada orang, tak apa. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga tahniahlah kepada YB6, seorang ahli PAC yang juga pengurusi MADA, Lembaga Kemajuan Parlimen Pertanian Muda, sebab yang MADA ni pengurusan penanaman padi. Jadi hari ini nampak ambil berat juga tentang isu pertahanan keselamatan negara. Beliau bertanya membangkitkan pengenaan isu pelaksanaan operasi benteng di bawah selia National Task Force atau dikenali sebagai NTF yang ditubuhkan semenjak 12 Mei 2020. Sebagai maklumat yang berhormat, pelaksanaan benteng adalah melibatkan kerjasama pelbagai agensi keselamatan dan penguasaan negara seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguatkuasa Maritime Malaysia APMM, Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan lain-lain agensi kerajaan. Objektif utama pelaksanaan operasi ini adalah untuk menghalang kemasukan pendatang tanpa izin parti bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Pada masa yang sama, inisiatif ini dapat mengukuhkan lagi kawalan keselamatan di sepadan negara, sama ada sepadan darat maupun sepadan perairan negara. Suka saya jelaskan di sini, pengoperasian benteng melibatkan kawasan operasi di sepadan daratan negara yang meliputi utara Semenanjung Malaysia dan sepadan daratan Sarawak Kalimantan. Manakala bagi operasi di kawasan perairan pula, ianya melibatkan perairan Selat Melaka Utara, perairan Pantai Barat Semenanjung, perairan Johor dan pesisiran Pantai Timur Sabah. Bagi pertanyaan yang berhormat mengenai berkesanan benteng, sukacita saya ingin maklumkan sehingga 31 Oktober 2021, iaitu selepas 18 bulan pelaksanaan, operasi ini telah berjaya menangkap 16,229 parti dan serta telah mengusir 3,666 parti yang cuba membolosi sempadan daratan negara dan perairan negara secara haram. Selain daripada itu, operasi ini turut berjaya mengekang aktiviti penyelundupan di sepadan negara dengan anggaran nilai rampasan bernilai 668.47 juta yang melibatkan rampasan barangan seperti bahan-bahan terlarang, kenderaan dan barangan peribadi. Bagi memastikan benteng ini terus berkesan, pihak Kementerian Pertahanan akan terus mengukuhkan untuk menambah baik keupayaan ATM melalui rancangan Malaysia ke-12 serta meneruskan peruntukan belanjawan tahun ini kepada operasi ini untuk tahun hadapan. Terima kasih.
Soalan tambahan pertama, sila. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan yang memberi penjelasan yang membuktikan komitmen tinggi kerajaan untuk kita mengukuhkan pertahanan negara. Yang Berhormat Menteri, dalam bajet 2022 nampaknya kerajaan telah pun meningkatkan hasil ataupun belanjawan untuk pertahanan ini. Itu sehingga RM 16.14 bilion, ya, peningkatan hingga 1.78%. Jadi soalan saya, apakah lagi plan-plan untuk dilaksanakan oleh kementerian bagi mengukuhkan pertahanan negara, khususnya penjagaan sempadan, termasuk penggunaan aset berteknologi tinggi seperti penggunaan drone di sempadan-sempadan negara bagi mengawal seluruh sempadan kita yang luas ini. Terima kasih. Terima kasih. Sik, sila Timbalan Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan YB Sik. Okey, berdasarkan pada maklum balas positif dan kejayaan yang laporan daripada berbagai agensi yang terlibat dalam pelaksanaan OB Benteng di lapangan, Kementerian Pertahanan, saya nak maklum memang kita komited untuk meneruskan kesinambungan operasi ini pada tahun ini. Sehubungan kita telah menyediakan peruntukan OB Benteng untuk tahun pada pendatang. Secara prinsipnya kita akan fokus kepada peningkatan keupayaan pasukan keselamatan dalam melaksanakan tugas di kawasan sempadan bagi memastikan sempadan negara untuk tidak mudah operasi. Okey, tentang mengenai aset-aset lah. Cadangan perolehan peralatan untuk penggunaan OB Benteng bagi tahun 2021 dan 2022 ini adalah selaras dengan Yang Amat Berhormat PM dalam masa bentang RMK 12 di mana beliau menyentuh fokus keempat ialah memantapkan keselamatan dan keteraman awam. Minta tambahan sikit yang Speaker. OB Benteng ni kita akan meningkatkan lagi tiga, iaitu ISR, Intelligence, Surveillance dan Reconnaissance, ataupun dalam bahasa Melayu perisikan, pemantauan dan pengawasan untuk menjejaki aktiviti jenayah sejenaras rentas negara. EUDM dan 63 unit ground tactical camera serta 30 unit walkie-talkie untuk kegunaan Tentera Darat Malaysia dengan anggaran peruntukan RM302,000. InsyaAllah kesinambungan kejayaan OB Benteng untuk tahun 2022, Kementerian akan memperuntukkan sejumlah bajet untuk bertujuan memperolehi peralatan kegunaan ATM dalam meningkatkan keupayaan kawalan sempadan negara. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya Yang Berhormat Bukit Bendera. Ya, terima kasih Timbalan Speaker. Selamat pagi. Tadi saya mendengar jawapan Timbalan Menteri dengan teliti. Ribuan kes telah dicatatkan hasil tangkapan Ops Benteng dari segi parti dan juga penyeludupan. Soalan saya, apakah bentuk kerjasama Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dengan rakan kita di ASEAN secara darat di Thailand dan Indonesia, peringkat ketenteraan untuk membendung penyeludupan dan pendatang asing tanpa izin untuk memasuki sempadan kita? Apakah bentuk kerjasama, joint patrol dengan negara-negara jiran untuk membendung pencerobohan yang tadi disebut oleh Timbalan Menteri? Itu soalan saya, Terima kasih. Bendera. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih. Sememangnya memang kita ada joint control, joint patrol dalam especially dalam sepadan antara Thailand dan Malaysia. Kita tahu kawasan ini memang isu-isu rentas negara ini memang banyak kuat berlaku, ya. So jadi sebab tu kita dari segi yang tadi bentang tadi, aset-aset yang kita akan perolehi, contohnya ya pada tahun lepas saja Kementerian Pertahanan telah membelanja 17.712 juta untuk bagi perolehan 19 unit UAV drone, dan kita dah terima 3 unit vertical take off dan landing fixed wing UAV dan 2 unit multi rotary hybrid drone. Jadi tahun ini pula kita akan belanja 2.724 juta melibatkan perolehan tambahan 117 unit UAV drone. Jadi perolehan aset ini akan pasti akan membantu pertahanan negara. Okey, tapi yang akhir sekali lah saya nak maklum kepada semua lah.
dalam aspek pertahanan dan keselamatan negara, terdapat satu lagi senjata efektif dalam untuk Kementerian Pertahanan digunakan untuk menjaga kedaulatan negara, iaitu teras diplomasi pertahanan. Ya, negara kita sebenarnya kita bertuah kerana Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ni, Menteri Kanan kita ni, terkenal dengan kekuatan teras diplomasi pertahanan, terutamanya ya, ini hakikat. Jadi untuk kita jangan dengan hubungan dua hala ini, insya-Allah kekuatan yang ada pada Datuk Seri Syam ni, kita akan menjamin kedaulatan negara di tengah-tengah cabaran persaingan kuasa besar ini. Terima kasih. Satu lagi tambahan. Boleh. Untuk Speaker. Saya bagi satu lagi, Yang Berhormat Tampin. Sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih pada Timbalan Menteri atas jawapan yang agak lengkap, dan kita dapati bahawa ancaman keselamatan sepadan negara ini, sama ada darat ataupun laut, dan sukar diatasi, dan dalam jawapan yang dikemukakan oleh Timbalan Menteri tadi agak lengkap. Jadi saya ingin bertanya, apakah peruntukan keuangan yang diberikan di dalam belanjawan tahun hadapan mencukupi untuk membiayai operasi keselamatan sempadan negara ini sesuai dengan modernisasi Angkatan Tentera Malaysia? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tampin, sila. Perdana Menteri, 1 minit. Terima kasih. Seperti soalan yang tambahan yang daripada Bukit Bendera tadi, YB Tampin, sebenarnya Malaysia kita menggunakan platform sedia ada di antara Angkatan Tentera negara jiran dalam meningkatkan kawalan sempadan. Kita juga meningkatkan kerjasama operasi seperti rondaan bersama di sempadan dalam memastikan sempadan negara kita terkawal. Tentang bajet, ya, kalau nak cakapkan bajet, semua kementerian kata bajet tak cukup. Ya, walaupun bajet yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan sudah mencukupi untuk memastikan keselamatan negara terjamin. Ya, dan Angkatan Tentera kita siap siaga jika apa jua berlaku, kita readiness dalam mempertahankan negara kita. InsyaAllah kita boleh saya bagi jaminan lah. Kita tak perlu risau tentang pertahanan negara. Sebab itu saya kata pertahanan negara ini banyak, bukan saja aset, tapi diplomasi pertahanan juga merupakan satu aset yang penting untuk pertahanan negara. Saya risau kalau 30 walkie-talkie YB. Risau, 30 walkie-talkie tak cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Saya ingin teruskan dengan menjemput Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Bagan. Terima kasih. Yang Bertua, soalan nombor 4. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Autoriti Timbalan menjawab. Terima kasih Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat bertanya 2 soalan. Yang Berhormat, kerajaan tiada cadangan untuk mengenepikan pelan pemulihan negara 4 fasa yang diperkenalkan sebelum ini, dan malah pelan pemulihan negara berfasa ini dibangunkan sejak Jun 2021 adalah bersifat komprehensif dan dinamik dalam mengawal penularan COVID-19 dan sedang dilaksanakan sehingga kini. Setakat ini hanya 2 negeri yang tidak lagi sampai kepada fasa 4, iaitu negeri Sarawak dan Kelantan. Ianya adalah langkah berterusan bagi membolehkan pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial secara progresif, berperingkat dan berhati-hati sehingga hari ini. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia perlu terus mematuhi pada SOP sedia ada dan perlu bertanggungjawab dengan amalan TRIS, iaitu Test, Trace, Isolate dan Support, walaupun negara akan beralih ke fasa 4. Yang Berhormat, pihak kerajaan berpandangan bahawa pelan ini akan terus digunakan sehingga seluruh negara berjaya mencapai nilai ambang bagi indikator yang ditetapkan untuk beralih ke fasa 4. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia masih perlu patuh, seperti saya sebut tadi, dengan SOP yang sedia ada dan perlu bertanggungjawab untuk menilai tahap risiko masing-masing walaupun sudah menerima vaksinasi lengkap apabila berada dalam fasa 4. Kerajaan pada awal September 2021 yang lalu telah mengumumkan bahawa negara juga akan beralih daripada strategi membasmi COVID-19 kepada pendekatan fasa endemik. Namun, pihak kerajaan tidak bersifat terburu-buru dan mengambil langkah yang lebih berhati-hati bagi memastikan siap siaga bagi respon kesihatan awam dan vaksinasi pengujian dan surveillance, pengurusan kes, pemberkasan komiti serta kawalan sempadan.
4 perkara yang diambil perhatian. Bagi peralihan ke fasa endemik yang berhormat adalah impak jangkitan berada di tahap minimum. Kedua, jumlah kes yang teruk dan penyakit berkaitan adalah terkawal. Rakyat harus diperkasakan, komuniti harus diperkasakan. Langkah pencegahan sedia ada, terutamanya pematuhan SOP sedia ada, perlu diteruskan dan dilaksanakan. Dan kita juga mengambil pendekatan daripada beberapa buah negara yang telah membuat kajian mengenai pengurusan COVID-19 sebagai berujukan, iaitu negara Denmark, Chile dan Germany, yang mana mencapai kadar vaksinasi antara 70 hingga 80% bagi populasi dan menunjukkan tren penurunan kes kematian, telah mengisytiharkan hidup bersama virus COVID-19. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila. Yang Berhormat Bagan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tapi saya ingin ingatkan Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa semasa Pelan Pemulihan Negara diperkenalkan, khususnya untuk beralih daripada fasa 1 kepada fasa 2, dinyatakan mesti turun bawah 4,000 kes jangkitan. Mengapa ini sekarang tidak dipatuhi? Bukankah ini menunjukkan bahawa pelan ini sudah tidak dinamik lagi seperti yang didakwa, dan dia harus dirombak dan dikaji semula supaya satu pelan pemulihan negara yang baru sesuai dengan keadaan dan suasana yang baru, iaitu new normal dengan izin. Kerana selepas COVID, kita tak boleh ikut kaedah dan cara lama, tapi mestilah mengikut new normal. Dan bukankah ini perlu satu pengakuan bahawa pelan pemulihan negara ini telah gagal dan harus dikaji semula untuk merangka yang baru. Dan kedua, berkaitan dengan mitigasi supaya kita dapat hidup bersama dengan COVID. Bukankah ini ada macam double standard dengan izin Tuan Ketua? Kerana kalau kita lihat apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri Melaka, seakan-akan semua calon dan juga jentera pilihan raya dikendirikan, semua pun Melaka dalam fasa 4. So, bukankah ini satu keputusan politik semata-mata untuk membolehkan pihak tertentu mendapat kelebihan? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagan, sila Perdana Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Akhirnya, the only solution Yang Berhormat adalah untuk menjaga penularan wabak ini supaya rakyat selamat. Itu keutamaan kita, keutamaan saya, keutamaan Yang Berhormat. Sekiranya dianggapnya gagal Yang Berhormat, saya mencadangkan supaya Yang Berhormat juga adalah ahli di dalam mesyuarat jawatankuasa khas pengurusan pandemik negara. Bersama-sama kita memikirkan jalan keluar yang lebih dianggap oleh Yang Berhormat lebih baik. Tetapi saya melihat tren-tren yang ada sekarang ini adalah penularan itu tidak terlalu mendadak. Sekiranya mendadak Yang Berhormat, kita ada cara-cara untuk mengatasinya, iaitu tidak perlu lagi kita nak membuat lockdown. Kita boleh membuat lokaliti PKP di kawasan itu saja. Kalau cakap pasal PRN di Melaka, Yang Berhormat, akhirnya ini semua telah melalui 4 peringkat yang telah 4 peringkat perbincangan daripada jawatankuasa teknikal kerjanya, dan Kuartet Menteri telah duduk bersama-sama berbincang, dan akhir sekali jawatankuasa di mana Yang Berhormat adalah ahli di situ, bersama-samalah kita memikirkan tambah baik. Sekiranya kita, Yang Berhormat dan sahabat-sahabat yang ada di sebelah sana memikirkan perkara-perkara yang boleh ditambah baik untuk kebaikan negara dan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Tumpat. Ya, saya bukan ahli dalam kuasa pelan pemulihan negara. Sangat Yang Berhormat silap. Jawatankuasa khas pandemik negara. Itu tak ada kaitan dengan pelan pemulihan negara. So, Yang YB Timbalan Menteri silap. Saya bukan ahli pelan pemulihan negara. Itu yang 4 fasa ialah di bawah itu NRP. Di mana mantan Perdana Menteri telah syorkan dan buat pengumuman. Saya harap itu Yang Berhormat boleh
akui bahawa ini dah silap, kerana kalau kita cakap fasa ke-1, ke-2 bukan fasa 4, 4,000 jangkitan. Tapi ini sekarang tak pakai lagi. Kerana kalau 4,000 jangkitan, tak mungkin kita boleh masuk ke apa-apa fasa. So kena akui bahawa ini dah silap. Yang berhormat, kita serahkan terima kasih Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Kita serahkan kepada keputusan Kementerian Kesihatan, kerana Kementerian Kesihatan lah yang mempunyai keputusan akhir sebelum dibawa kepada jawatankuasa khas yang diperusi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua, sila Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya tidak melihat usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan dalam pemilihan ini gagal seperti mana yang disebut oleh Bagan tadi, agak keterlaluan untuk kita kata gagal kerana kita melihat kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh kerajaan. Cuma sebagaimana yang kita faham bahawa apabila pembukaan hampir keseluruhan sekatan ketika ini menyebabkan lama-kelamaan pematuhan terhadap SOP semasa menjadi semakin longgar. Itu apa yang berlaku. Jadi soalan tambahan saya untuk jawapan spesifik daripada Timbalan Menteri, apakah kerajaan tidak bercadang mengemukakan satu plan baru yang khusus menjelang era endemik ini, iaitu hidup koeksis dengan COVID-19 supaya dapat mengembalikan kesedaran rakyat serta memastikan pengawalan dan pencegahan virus dapat dipasakkan semula dalam negara. Terima kasih. Saya Tumpat, sila. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Ya betul, kita sekarang dalam proses untuk peralihan ke fasa endemik, Yang Berhormat. Jadi dia ada beberapa indikator sebelum kita mempunyai usaha-usaha baru ini. Antaranya adalah jumlah penggunaan katil hospital secara keseluruhan kurang daripada 30%. Indikator kedua, kapasiti ujian di makmal melebihi 90%. Indikator ketiga, kadar kes positif COVID-19 kurang daripada 5%. Indikator keempat, jumlah petugas KKM yang dijangkiti kurang daripada 1% serta jumlah pesakit COVID-19 ke ward kurang daripada 0.5%. Indikator kelima, jumlah kematian harian kurang daripada 10 kes dan purata kematian 7 hari kurang daripada 0.8%. Indikator keenam, kadar insiden kes harian dan terakhir kurang daripada 1,200 sehari. Indikator ketujuh, kadar vaksinasi populasi keseluruhan melebihi 80%. Jadi kerajaan hanya akan menggunakan satu SOP Yang Berhormat, yang merupakan protokol kesihatan umum. Walau bagaimanapun, jika berlaku kes mendadak dan meningkat, kerajaan akan melaksanakan langkah deterrence dan memantau dengan sistem heightened alert. Terdapat hanya dua kategori dalam sistem ini, iaitu tinggi atau rendah. Dan dilihat berisiko tinggi, kerajaan mungkin akan mengenakan sekatan bagi aktiviti sosial dan bukannya aktiviti ekonomi. Terima kasih. Soalan tambahan boleh? Director Brown. Ini isu yang penting ni. Minta maaf, saya nak teruskan. Minta maaf, Terbrau. Soalan seterusnya, nombor 5, kinabatangan tidak ada dalam Dewan. Saya terus pergi ke Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Ramli. Lumut, sila. Nombor 5 tak ada. Ya. Ya, buah ada 5, jual di Padang. Pokoknya sedang ditanam. Nombor 5, penyoal tak datang. Saya serah soalan nombor 6. Baik. Sila Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi atau timbalannya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, saya tak sempat nak jawab pantun. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Lumut di atas soalan yang baik ini. Sebagaimana Yang Berhormat dan seluruh rakyat Malaysia sedia maklum, Malaysia sememangnya berhasrat untuk menjadi hub bagi pengeluaran vaksin secara tempatan pada masa hadapan. Matlamat ini disokong dengan penubuhan Pusat Vaksin Negara yang dikenali sebagai Institut Genom dan Vaksin Malaysia MGVI yang telah dilancarkan pada 1 November 2021 yang akan menempatkan pakar-pakar yang mempunyai kepakaran yang khusus di dalam penghasilan vaksin, termasuklah vaksin COVID-19. Kini kepakaran di dalam negara sedang dikenal pasti dan disusun bagi memastikan strategi penubuhan MGVI ini dapat dilaksanakan dengan sempurna.
Datuk Yang Dipertua, seterusnya kerajaan menerusi mesti juga sedang melaksanakan penerokaan kerjasama pembangunan vaksin COVID-19 jenis mRNA melalui rundingan dengan University of Pennsylvania, Amerika Syarikat dan University of Chulalongkorn, Thailand yang kini berada di dalam kajian klinikal fasa 2 dan 3. Di dalam rundingan tersebut, elemen pemindahan teknologi dan kepakaran turut diberi perhatian oleh Malaysia. Kementerian menyediakan dana di dalam bentuk geran yang bertujuan untuk menggalakkan penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi di dalam memerangi dan membendung pandemik COVID-19. Setakat ini, sekitar 15 juta ringgit Malaysia diperuntukkan khusus untuk pembangunan R&D berkaitan dengan COVID-19. Dana khas untuk COVID-19 juga diwujudkan, iaitulah Mesti Combating COVID-19 Fund. Buat masa ini, kajian vaksin COVID-19 sedang dilaksanakan oleh beberapa institusi, iaitulah Pusat Pendidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika, TIDRAC di bawah Universiti Malaya, yang kedua di Universiti Putera Malaysia, yang ketiga di Institut Penyelidikan Perubatan IMR Kementerian Kesihatan Malaysia, dan yang keempat Institut Penyelidikan Veterina. Pada masa ini, kedua-dua projek vaksin COVID-19 IMR berada di peringkat makmal, iaitu bukti konsep sebelum kajian praklinikal terhadap haiwan dilaksanakan. Penghasilan vaksin COVID-19 ini akan mengambil masa untuk mencapai tahap keselamatan dan keberkesanan melalui kajian klinikal fasa ketiga serta kelulusan bahagian regulatory farmasi negara MPRA sebelum vaksin tersebut dapat digunakan oleh masyarakat di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, perkembangan semasa di peringkat industri pula menunjukkan terdapat 2 buah syarikat di dalam negara telah mengembangkan kemampuan sendiri untuk melaksanakan proses penting di dalam pengeluaran vaksin, iaitulah proses fill and finish vaksin COVID-19. Syarikat tersebut ialah syarikat Pharmaniaga Life Science yang Berhad dengan vaksin CoronaVac ataupun kita kenali sebagai Sinovac, dan yang kedua syarikat Solution Biologics yang Berhad dengan vaksin Convidesia atau yang kita kenali sebagai vaksin CanSino. Sebagai kesimpulan, walaupun matlamat ini memerlukan komitmen tinggi daripada semua pihak dijangka melalui pendekatan whole of nation approach, Malaysia akan berupaya untuk meningkatkan kapasiti penghasilan vaksin sendiri pada masa hadapan. Inilah usaha yang sedang dilaksanakan dan insentif yang disediakan oleh kerajaan Malaysia untuk mencapai hasrat bagi menjadikan negara sebagai hub pengeluaran vaksin sendiri pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Saya Tuan Menteri, sila soalan tambahan. Lemut. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya hanya ingin kementerian mengembangkan maklumat mengenai jumlah yang disebutkan tadi 15 juta untuk R&D-nya, bagaimana pecahannya. Yang keduanya ialah vaksin ini sudah ada di pasaran dan banyak jenama, banyak syarikat yang membuat. Jadi saya ingin bertanya, apakah cutting edge kita, apa kelebihan dan perbezaan vaksin yang akan kita lakukan supaya dapat menarik minat pasaran dunia selain daripada apa yang disebutkan dalam ucapan Menteri semasa pelancaran plan pembangunan itu, iaitu research menangani variant of concern. Yang itu saya rasa adalah satu yang wajar. Selain daripada itu, apa cutting edge kita? Terima kasih. Terima kasih, Lemut. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Ya, berhubung dengan butiran yang telah dibelanjakan berkaitan dengan 16 juta yang berkenaan, saya ada beberapa data di sini yang antara lain termasuklah geran yang disediakan di bawah di rancangan Malaysia ke-11 MCCOF, Consortium Recombinant Newcastle Disease Virus Expression Receptor Binding Domain R&D Protein of SARS-CoV-2 virus as a vaccine candidate, yang ini oleh Universiti Putera Malaysia, yang ini sebanyak lebih kurang 2.7 juta yang sedang masih lagi berjalan. Begitu juga di bawah SRF Fund, Development of Subunit Vaccine Candidate Against Development of Vaccine using mRNA Technology Targeting Neglected Tropical Disease, yang ni bawah TIDRAC Universiti Malaya sebanyak 3.4 juta, dan ada beberapa perincian yang lain yang ni saya boleh bekalkan kepada yang berhormat sebab panjang sikit. Cutting edge kita, beza vaksin kita dengan orang lain. Kemudian berhubung dengan kelebihan sekiranya kita melaksanakan
pembangunan vaksin secara tempatan ini adalah pertamanya ia dapat menyelesaikan masalah kita bahawa apabila kita tidak mempunyai vaksin sufficiency, jika berlaku wabak maka kita berhadapan dengan masalah berkaitan dengan bekalan, kos, harga dan sebagainya. Satu kelebihan yang ada pada kita antara lain adalah tentang sijil JAKIM halal yang kita ada. Ini adalah satu yang sangat diterima di seluruh negara, di seluruh dunia. Sekiranya kita daripada awal selain daripada pelibatan MPRA yang memastikan supaya vaksin ini melalui proses yang sepatutnya bagi memudahkan kelulusan, pelibatan daripada awal JAKIM ini akan memberi kelebihan kepada kita. Barangkali kita akan menghasilkan vaksin yang mempunyai trademark sebagai vaksin halal yang pertama di dunia. Ini kelebihan kepada kita. Dalam masa yang sama vaksin-vaksin yang sedang dilaksanakan, misalnya di TIDRAC yang tu berkaitan dengan vaksin mRNA, ini adalah mengikut perkembangan semasa varian yang baru dan sebagainya. Begitu juga vaksin adenovirus, tak salah saya, vaksin yang aktif yang dilaksanakan oleh UPM itu juga mengikut perkembangan berhubung dengan varian-varian baru yang sedang berkembang pada masa ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Soalan asal daripada mantan Kuala Krai, soalan tambahan daripada Kuala Krai semasa. Harap Timbalan Menteri memberikan huraian supaya kita semua jelas sama-sama. Soalan tambahan saya ialah apakah perkembangan terkini mengenai pembangunan vaksin COVID-19 di peringkat industri dalam negara kita? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Kerajaan dimaklumkan bahawa Fama Niaga akan melabur sendiri sebanyak 200 juta ringgit Malaysia bagi meningkatkan keupayaan di dalam bidang pembangunan vaksin, penghilangan dan fill and finish bersama dengan beberapa pengeluar asing. Fama Niaga juga telah memeterai perjanjian dengan beberapa syarikat pengeluar vaksin negara lain bagi membekalkan vaksin pukal untuk penghilangan fill and finish di Malaysia. Fama Niaga juga telah memeterai perjanjian dengan sebuah syarikat berpangkalan di Thailand, Bionet Asia, bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan R&D serta aktiviti kajian clinical trials bagi formulasi vaksin jenis baru. Vaksin ini akan dikilangkan sepenuhnya di Malaysia bagi menampung permintaan negara dan juga pasaran ekspor. Syarikat-syarikat yang menjalinkan kerjasama dengan Fama Niaga Life Science Sdn Bhd antara lain termasuklah Sinovac Biotech China, Serum Institute India, Xiamen Innovac Biotech China, St. Petersburg Research Institute of Vaccine and Serum Russia, Biological Evans Limited India, SK Bioscience South Korea, EU Biologics South Korea. Itu saja maklumat yang saya boleh terima kasih. Tuan Yang Bertua, satu saja pendek. Ya, sila. Alu Gajah, sila. Ringkas, Alu Gajah, sila. Ya, saya nak mohon maklumat daripada Menteri, Yang Berhormat Menteri, supaya menjelaskan status vaksin halal yang telah ataupun sedang dijalani ujiannya di negara kita. Ini dilancarkan oleh Yang Berhormat Paguh lebih kurang setahun yang lepas ataupun 8 bulan yang lepas. Dan apakah interim result yang kita dapat hari ini, sebabnya ianya halal. Dan ini boleh menarik ramai lagi yang masih lagi enggan untuk diberi vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih. Alu Gajah, sila Timbalan Menteri. 1 minit. Ya Berhormat, saya tidak ada maklumat yang berkenaan dengan saya sekarang. Saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin beri yang berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun. Beaufort. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air. Dan timbalannya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Beaufort yang membangkitkan isu pencemaran air, khususnya tentang kajian-kajian tindakan susulan bagi tangani isu ini. Tuan Yang di-Pertua, kesan-kesan utama pencemaran air adalah pencemaran bau, peningkatan kandungan pepejal terampai, logam berat dan amonia di dalam sumber air yang seterusnya menyebabkan gangguan bekalan air bersih seperti yang berlaku di Lembah Kelang, Raub Pahang
Gerik Perak dan Simpang Renggam, Johor. Sehubungan itu, Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia, NAHRIM, dipertanggungjawabkan untuk mencari penyelesaian terhadap pencemaran sebatian penyebab bau yang sering berlaku di Lembah Kelang. Bagi tujuan ini, dua perkara dititik beratkan, iaitu penentuan ambang bau dan peranti yang boleh diperkenalkan untuk pihak berkuasa mengambil tindakan dan memantau kawasan kritikal di hulu muka Sauk. Pada masa ini, peranti untuk mengatasi pencemaran amonia, pepejal terampai dan logam berat sedang dibangunkan oleh KASA melalui NAHRIM. NAHRIM juga menjalankan penyelidikan untuk mengatasi semua punca-punca penghasilan pencemaran serta masalah-masalah pencemaran di lembangan sungai yang berkaitan dan mencadangkan langkah-langkah pembaikan ataupun penyelesaian saintifik yang bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang ke arah security, adaptasi dan kelestarian sumber air di 2,986 lembangan sungai di seluruh Malaysia. Di antara contoh kajian berkaitan kesan pencemaran sumber air sedang dilaksanakan termasuklah kajian penarafan lembangan sungai, kajian jumlah beban maksimum harian iaitu total maximum daily load dengan izin, dan kajian penggunaan sistem rawatan air yang melibatkan komuniti tempatan. Selain itu, melalui Hala 7 Inovasi Air Negara 2021 hingga 2040, beberapa program penyelidikan sedang dan akan dijalankan oleh kementerian ini, termasuklah program sungai bersih, sistem air pintar dan pengurangan risiko bencana bagi merealisasikan kelestarian sumber air bersih negara, menghindarkan gangguan bekalan air bersih dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup rakyat. Dan untuk makluman YB juga, masalah pencemaran air di Sabah, terutamanya di Beaufort, kerap berlaku disebabkan oleh masalah kekeruhan sumber air mentah akibat kandungan bahan terampai yang tinggi, seterusnya menyebabkan gangguan bekalan air mentah kepada pengguna. Dan beberapa langkah penyelesaian bagi mengatasi masalah kekeruhan termasuklah pembinaan tangki pra-mendapan dan takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS, selain penggunaan bahan kimia untuk rawatan kekeruhan air mentah yang tinggi. Sekian, terima kasih. Menteri, soalan tambahan yang pertama, Beaufort. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Saya ingin bertanya, adakah kementerian atau bolehkah kementerian memperkenalkan teknologi baharu khususnya di loji-loji di negeri Sabah dalam untuk agian air dan juga penapisan air untuk kita menangani masalah kekurangan air yang tinggi dan NTU yang tinggi. Dan kedua, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian untuk memperkasakan penguasaan terhadap masalah pencemaran untuk kelestarian alam sekitar. Terima kasih. Terima kasih, Beaufort. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih, terima kasih Beaufort atas soalan tambahan ini. Yang pertamanya, usaha saintifik yang sedang dilaksanakan sekarang ini ialah dengan pengujudan seperti yang saya sebutkan tadi, TAPS, untuk tangani isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beaufort. Dan seterusnya untuk memperkasakan usaha-usaha untuk memperkasakan penguasaan Jabatan Alam Sekitar bagi menjamin kelestarian alam sekitar. Dan saya terima kasih kepada Yang Berhormat kerana cukup prihatin dalam hal ini. Ya, kementerian akan terus mengambil inisiatif untuk memperkasakan jentera penguasaan JAS, antaranya satu, untuk menambah baik dan mengukuhkan AKAS atau Atas 1974 secara berfasa, termasuk memberi fokus kepada elemen compound, penalti dan standard bagi memastikan tindakan tegas dapat diambil ke atas pelaku dan pesalah yang menyebabkan pencemaran alam sekitar.
Dan keduanya untuk mempertingkatkan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri seperti Jabatan Sukarelawan Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, pihak berkuasa tempatan dan lain-lain agensi melalui pelaksanaan operasi bersepadu, perkongsian maklumat dan pengurusan aduan alam sekitar yang lebih berkesan. Dan antara inisiatif yang digerakkan kementerian adalah unit cegah jenayah alam sekitar dengan kerjasama polis Diraja Malaysia. Dan yang ketiga, Datuk Yang Ketua, memastikan peruntukan mencukupi disediakan untuk perolehan berkaitan logistik seperti peralatan persampilan, kenderaan dan kelengkapan pelindung diri bagi memastikan aktiviti penguatkuasaan di lapangan dapat berjalan lancar. Dan seterusnya, pembangunan modal insan dititik beratkan juga melalui pelaksanaan program-program latihan teknikal secara norma baru. Dan sedikit lagi yang dipertua untuk memperkasakan pemantauan dan penguatkuasaan melalui program perondaan secara berkala termasuk di luar waktu pejabat dan penggunaan drone di kawasan tumpuan pencemaran. Dan selain itu, JAS juga mengambil tindakan smart enforcement melalui penguasaan secara desktop menggunakan sistem-sistem pelaporan atas talian JAS seperti Electronic Schedule Waste Information System dengan izin, Online Environmental Reporting, Sistem Environmental Mainstreaming Tools dan Integrated Remote Monitoring System, iRemote dan Continuous Emission Monitoring System. Terima kasih. Terima kasih. Soalan seterusnya, ada soalan tambahan kedua. Sila Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih Datuk Speaker. YB Menteri, saya mengikuti jawapan YB Menteri tadi yang mengatakan berkenaan kekeruhan. Ini juga berlaku di Merbuk. Saya bagi contoh. Oleh kerana logik itu daripada tahun 1945, maka dia tak mampu untuk merawat NTU yang tinggi. Sebab itu bila hujan lebat, kekeruhan sangat tinggi, maka terpaksa shutdown dia punya logi. Jadi soalan saya, pada kejadian tahun 2019, syarikat Runhill, dia ada macam portable. Jadi adakah YB Menteri boleh mengusahakan cara merawat air yang boleh yang segera seperti yang ada teknologi oleh Runhill tu, maknanya dia air sungai di hilir pun dia boleh bersihkan dan kita boleh minum. Sebab saya rasa kalau kita kata tunggu peruntukan, tunggu projek baru ni dan sebagainya, sebab masalah isu air ni saya rasa seluruh negara, terutamanya Sabah dan Sarawak. Jadi saya mohon pandangan Menteri berkenaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Merbuk. Sila Kepala Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk. Itu seperti Yang Berhormat Merbuk sebutkan tadi, salah isu utama tentang pencemaran ini ialah tentang kekuruhan yang boleh disebabkan oleh elemen atau kompaun yang dilepaskan di dalam saluran air. Dan untuk itu seperti yang saya sebutkan tadi, Nahrim, Kementerian melalui Nahrim, ini unit pendidikan air negara, sedang menjalankan beberapa kajian untuk mengenal pasti beberapa langkah yang lebih saintifik lagi untuk kita tangani isu ini. Dan dalam hala tuju inovasi air kebangsaan negara, seperti yang fokus utamanya seperti yang untuk sungai yang lebih bersih, untuk menjaga margin yang lebih reserve margin yang terjamin, dan untuk air pintar, penggunaan air pintar, dan juga untuk pembangunan risiko bencana dan juga pembiayaan. Dan di antara dalam kajian-kajian ini, Senarim sedang menjalankan kajian untuk tangani isu-isu yang disebutkan oleh Yang Berhormat Merbuk tadi. InsyaAllah saya akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjumpai Yang Berhormat Tuan Chan Fun Hin, Kota Kinabalu. Ya, soalan saya soalan 8. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan daripada Yang Berhormat Kota Kinabalu yang ingin mengetahui statistik penjawat awam yang enggan ataupun belum menerima vaksin COVID-19 tanpa alasan kukuh daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan Yang Berhormat juga ingin mendapat tahu nyata jumlah penjawat awam yang sudah pun dikenakan tindakan disiplin. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia, sejak penguatkuasaan ini telah dibuat 1 November.
data mutakhir yang ada daripada CDRC, Communicable Disease Research Center dengan JPA, mereka yang masih enggan atau belum lagi divaksin adalah dalam lingkungan 1.8% daripada 1.6 juta penjawat awam. Ini hari 10 hari bulan, 10 hari selepas dikuatkuasakan, tindakan disiplin masih belum lagi diambil tindakan. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Kota Kinabalu. Ya, saya meneliti jawapan yang dibekalkan oleh Menteri. So, di bawah peraturan pegawai am, kelakuan dan tata tertib, sebanyak 7 hukuman tata tertib boleh dikenakan. Dan YB Menteri pun menyatakan bahawa sampai sekarang belum sebarang tindakan disiplin diambil. So, saya nak tanya, apakah jenis hukuman tata tertib yang akan diambil setimpal dengan apa yang anti-vax di antara penjawat awam ni yang enggan mengambil vaksin ni? Apakah hukuman yang setimpal? Terima kasih. Kota Kinabalu, sila. Datuk, yang betul. Terima kasih soalan tambahan. Kenapa kita mengadakan perkeliling ini yang ada legal standby mulai 1 hari bulan 10 adalah semata-mata bagi memastikan penyampaian khidmat awam tidak terganggu. Dan proses untuk mengambil tindakan kepada mana-mana kakitangan awam, dia ada proses dia, Datuk Speaker. Pertama sekali, ketua jabatan kena mengutus surat tunjuk sebab. Dan penjawat awam yang enggan ini diberi tempoh 21 hari untuk menjawab soalan tersebut. Dan jika tidak memuaskan, satu komiti, jawatankuasa komiti domestic inquiry dan jawatankuasa disiplin akan dibentuk oleh jabatan tersebut bagi tindakan-tindakan seterusnya. Betul seperti kata Yang Berhormat Kota Kinabalu, ada banyak jenis tindakan, amaran, celaan, boleh kita tak bagi dia kenaikkan pangkat, kita boleh tahan gaji. Ini semua perkara-perkara yang boleh kita ambil tindakan kepada kaki tangan awam. Apapun proses keadilan itu perlu berjalan dengan baik, Datuk Speaker. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Sahabat bernam. Sila. Sabak bernam. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan tadi. Dan saya mendapat maklumat seramai 2,500 kaki tangan guru anti-vaksin. Dan saya rasa bahawa guru-guru ini mempunyai option yang tertentu. Jadikah bagaimanakah langkah, apakah tindakan kepada guru-guru yang tidak divaksin ini? Adakah ada tindakan lain untuk memastikan? Kerana saya yakin bahawa guru ini di serata Malaysia ini mempunyai option-option yang tentu. Ini sudah tentulah akan menjelaskan PNP pengajaran di dalam pembelajaran di sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sabak Bernam, sila Menteri. 1 minit. Datuk Speaker, Sabak Bernam dia seorang bekas pendidik, pernah jadi pegawai pendidikan daerah. Dia memang mahir dalam hal-hal tersebut. Tetapi apa yang Jabatan Perkhidmatan Awam lakukan adalah untuk memastikan sistem penyampaian pendidikan ini dapat dipastikan diberi kepada rakyat secara optimum. Bermakna kalau guru itu dia terlatih dalam bidang matematik, tetapi oleh kerana dia tak nak terima vaksin, maka dia sudah tidak menjalankan tugas dia sebagai pendidik. Ya, kita boleh tukarkan dia ke tempat-tempat lain, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah. Sebab tu perkara-perkara yang diputuskan di peringkat kabinet mengenai tindakan yang wajib
kenakan kepada kaki tangan awam adalah semata-mata untuk kepentingan perkhidmatan itu. Sekian, Datuk Speaker. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan daripada Yang Berhormat Lenggong dan Kulim Bandar Baru tidak ada dalam Dewan. Saya seterusnya menjemput Yang Berhormat Tuan Syahiri Zulkarnain Abdul Kadir Stew. Terima kasih, Datuk Ketua. Soalan saya nombor 11. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Stew. Kerajaan melalui JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sebagai agensi penyelaras telah menyediakan modul bersepadu kursus perkahwinan Islam yang sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Modul ini telah digunakan pakai untuk kegunaan pelaksanaan kursus perkahwinan Islam yang dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Dalam pelarasan urusan perkahwinan, kerajaan memahami kekangan yang dihadapi oleh golongan OKU. Sehubungan itu antara usaha kerajaan adalah seperti berikut. Yang pertama, pengecualian kursus perkahwinan Islam kepada golongan OKU selaras dengan keputusan Persidangan Ketua Pendaftar Nikah Cerai dan Rojok seluruh Malaysia kali ke-39 tahun 2018. Yang kedua, pelaksanaan kursus perkahwinan Islam khas kepada golongan OKU dianjurkan oleh Jawi pada tahun 2017 dengan 47 orang peserta dengan kerjasama persatuan bagi memudahkan pengurusan seperti Persatuan Orang Pekak Islam Malaysia Prisma. Yang ketiga, pembangunan pelan tindakan OKU Muslim yang mendukung pelan tindakan OKU kebangsaan dan juga dasar OKU negara yang sedia ada di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Perkara ini akan diambil kira dan dibincangkan untuk diberi perhatian dalam penggubalan pelan tersebut. Seperti mana yang telah dimaklumkan bahawa golongan OKU telah diberikan pengecualian, maka jumlah penyertaan daripada golongan ini adalah tidak ramai dan rekod penyertaan mereka pun amat sedikit. Data diperolehi daripada Negeri Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP contohnya, merekodkan penyertaan kursus perkahwinan Islam untuk OKU hanya seramai 36 orang pada tahun 2019 dari kalangan OKU pendengaran. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Stew. Terima kasih, Menteri. Tadi Menteri ada sebut golongan OKU diberi pengecualian dalam menyertai kursus perkahwinan ini. Soalan saya, adakah kementerian mempunyai alternatif lain bagi memastikan golongan OKU ini juga mendapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan lain-lain. Sekian. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih. Timbalan Yang Bertuah, terima kasih Stew. Sebenarnya memang dapat permintaan daripada pihak OKU. Mereka sendiri pun merasakan kenapa mereka tidak perlu untuk kursus perkahwinan ini. Maka atas asas ini JAKIM dalam usaha menambah baik sistem pengurusan perkahwinan Islam yang akan dipertimbangkan juga pembangunan e-learning bagi kursus perkahwinan Islam. Pelaksanaan kursus perkahwinan Islam melalui e-learning akan mempertimbangkan penyampaian modul kursus yang lebih interaktif dan mesra OKU seperti paparan grafik, penyediaan jurubahasa isyarat pada rangkaman video penceramah serta animasi yang selaras dengan kandungan modul bersepadu kursus perkahwinan Islam. Pegawai runding cara di peringkat di Jabatan Agama Islam Negeri juga berperanan untuk membantu OKU dengan bantuan melalui jurubahasa dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, sila Kota Raja. Tuan Yang di-Pertua, guna AKU ni masalah lah, kadang penglihatan, kadang pendengaran, kadang tubuh badan mereka yang kurang sempurna. Bolehkah dipermudahkan perkahwinan mereka ini secara nikah online atau cerai online yang dilakukan, yang ada ahli-ahli parlimen yang lakukan seperti itu? Bolehkah dipermudahkan mereka menikah dan cerai online? Terima kasih Kota Raja. Sila Menteri. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Kota Raja. Sebenarnya dalam soal untuk
kursus pra-perkahwinan kepada OKU ini dikecualikan kerana kita timbang, tapi mereka atas permintaan mereka sendiri, mereka juga minta supaya diadakan kursus kepada mereka sebagai penambahbaikan mereka di dalam mendirikan rumah tangga. Dalam soal prosedur-prosedur perkahwinan itu kita boleh rujuk kepada negeri masing-masing. Lepas tu kita PM tepi lah Kota Raja. Baik, terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Vivian Wong Sheryi Sandakan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 12. Sila Menteri Kanan Kerja Raya atau Timbalan jawab. 3 minit. Selamat pagi. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1 dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej. Sehingga kini 12 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan pembinaan sehingga Oktober 2021 bagi pakej kerja yang telah dimulakan adalah 62%. Merujuk kepada soalan Ahli Yang Berhormat, surat setuju terima atau SST bagi pakej kerja 28, 29 dan 30 yang melibatkan laluan daripada Sandakan Mile 32 sehingga ke Sungai Bautoh telah dikeluarkan pada 13 hari bulan September 2021 dan kerja-kerja pembinaan bagi 3 pakej ini baru mula. Milik tapak telah diserahkan pada 11 hari bulan Oktober tahun ini dan kerja pembinaan akan dijangka mengambil masa selama 36 bulan dan dijangka siap pada Oktober 2024. Pakej ini melibatkan pembinaan jalan sepanjang 58 km dengan kos pembinaan sebanyak ringgit Malaysia 877 juta. Merupakan sebahagian daripada keseluruhan jajaran yang akan merentasi Sandakan sehingga ke Telupit. Secara keseluruhannya, skop pembinaan jalan ini akan melibatkan kerja-kerja menaik taraf daripada 2 lorong 2 halak kepada 4 lorong 2 halak dan terdapat juga pembinaan 3 jambatan baru dan 1 persimpangan yang bertingkat. Apabila siap, laluan ini akan menyediakan akses perhubungan darat yang selesa, cekap dan selamat secara bebas tol, terutama kepada penduduk di sekitar daerah beluran. Laluan ini juga akan mempermudahkan urusan logistik dan pasaran hasil pertanian di daerah Telupit dan mampu merancangkan aktiviti pelancongan di sekitar daerah Sandakan. Kesaling hubungan jaringan pengangkutan yang baik secara tidak langsung akan merangsangkan aktiviti sosioekonomi penduduk setempat, pewujudan pekerjaan baru dan sekaligus mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah ini adalah satu komitmen Kerajaan Persekutuan dalam mewujudkan pembangunan yang mampan seiring dan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat etnik dan wilayah. Sekian dan terima kasih. Sila soalan tambahan pertama, Sandakan. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang begitu lengkap. Soalan saya adalah seterusnya adalah kesemua projek yang telah ditender ini adakah merangkumi waranti perbaikan seperti perbaikan lubang-lubang jalan raya serta tiang-tiang lampu. Soalan ini juga ditujukan kepada semua jalan raya di bawah jagaan federal di mana kami diberitahu daripada pihak MPS kesemua kerja penyelenggaraan masih adalah di bawah anda tanggungjawab JKR seperti pokok-pokok yang berbahaya juga adalah anda Jabatan Kerja Raya. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, JKR Persekutuan hanya ada kuasa untuk maintain atau menyelenggarakan jalan di bawah Kerajaan Persekutuan. Jadi contohnya untuk Lebuh Raya Pen Borneo ini, setelah projek ini telah siap, dia ada macam dikira probation ataupun warranty period kalau tidak silap selama 24 bulan sebelum ia akan diserahkan kepada pihak konsesi untuk maintenance bagi jangka masa panjang. Saya boleh dapatkan butir yang lebih terperinci untuk YB Sandakan nanti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Beaufort. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya juga mendapati bahawa jalan-jalan yang sedang dibuat sekarang Jalan Pen Borneo yang menghala daripada Kota Kinabalu sampai ke Beaufort itu banyak permasalahan
memang ada jalan-jalan yang rosak disebabkan pembinaan ini, termasuk juga dalam kawasan di dalam daerah Beaufort itu sampai ke Sepitang tu banyak jalan-jalan yang rosak dan kita menerima banyak aduan daripada rakyat. Jadi apakah tindakan pihak kementerian untuk memastikan bahawa kontraktor-kontraktor yang terlibat ini membaik pulih jalan-jalan yang terjejas disebabkan kerja-kerja mereka. Terima kasih. Terima kasih Beaufort. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Beaufort. Jajaran yang disebutkan oleh YB Beaufort tadi memang dimasukkan dalam fasa 1 jajaran Lebuhraya Pen Borneo bagi Sabah, dan bagi keseluruhan ini kita sudah mulakan sebanyak 15 package dan status pembinaan itu hanya sebanyak 62% sahaja, bermakna bahawa kerja-kerja pembinaan ini masih sedang berjalan dan dalam tempoh pembinaan ini sememangnya akan terdapat orang bilang inconvenience waktu pembinaan itu, tetapi kita bagi jaminan bahawa ketidakselesaan ini hanya bersifat sementara saja dan pada masa yang sama kita akan memastikan pihak-pihak kontraktor akan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk memastikan keselesaan dan juga keselamatan para pengguna sewaktu tempoh pembinaan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Wilson Uga Anak Kumbu. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan urut rejang nombor 13. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Buka mas Ya. Terima kasih Speaker. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Ulu Rejang yang bertanya tentang status pembinaan jalan dilaksanakan projek Jiwa Murni oleh Angkatan Tentera Malaysia. Untuk maklumat Yang Berhormat Ulu Rejang, projek Jiwa Murni bagi pembinaan jalan dari Belaga ke Nangga Merit sepanjang 130 km dijangka siap sepenuhnya Oktober 2022. Ya, ini selaras dengan kelulusan lanjutan masa ketiga yang diberikan oleh pihak kontraktor kerana sekatan kerja pembinaan akibat pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bagi menyekat penurunan COVID-19 yang dilaksanakan pada tahun lepas dan tahun ini. Selain faktor kekerapan hujan yang tinggi di kawasan tapak bina berkenaan, sehingga kini kemajuan kerja pembinaan jalan berkenaan adalah sebanyak 83.37%. Manakala bagi projek pembinaan jalan dari Nangga Mirit ke Sungai Baleh sepanjang 60 km, kemajuan terkini adalah 95.16% dan projek dijangka siap sepenuhnya pada Februari tahun hadapan. Tuan Yang Bertua, pelaksanaan projek Jiwa Murni bagi kedua-dua projek ini akan dapat menghubungkan sebanyak 101 buah kampung dengan memberi manfaat kepada 19,000 penduduk kawasan berkenaan. Terima kasih. Terima kasih. Soalannya tambahan pertama. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri. Saya rasa legalah pagi ini. Walau bagaimanapun semasa pembentangan bajet 2022 yang lalu, Menteri Kewangan telah mengumumkan mengenai peruntukan sebanyak 4.6 bilion ringgit bagi tujuan pembangunan jalan dan infrastruktur asas di negeri Sarawak. Jadi saya mohon dan ingin bertanya, apakah sebahagian bajet berkenaan akan turut digunakan bagi meneruskan projek Jiwa Murni ini, pembinaan jalan raya oleh ATM di negeri Sarawak, dan apakah perancangan kementerian masa hadapan pihak kementerian menyentuh usaha ini, Yang Berhormat? Mohon beri penjelasan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih YB sahabat saya YB Ulu Rejang mengenai soalan tambahan. Okey, baiklah. Buat masa ini Kementerian Pertahanan kita belum lagi menerima butiran terperinci bagi peruntukan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul Menteri Kewangan, atau sekiranya peranan Kementerian Pertahanan diperlukan bagi membantu aspek pembinaan jalan di Sarawak di bawah projek Jiwa Murni. Untuk makluman semualah suka saya kongsi di sini, sejak tahun 2018 Kementerian Pertahanan telah memutuskan bahawa semua projek-projek baru yang bagi pembinaan jalan di kawasan pendalaman di Sarawak akan dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar sesuai dengan peranan kementerian tersebut. Ya, namun demikian Kementerian Pertahanan kita bersedia sekiranya diperlukan bagi membina kemudahan asas, contohnya ya, sesuailah dengan kekuatan yang ada pada ATM
Sebagai contoh, jambatan, jalan-jalan pendalaman dan rumah-rumah atau pembekalan air bersih luar bandar jika diminta dan diperlukan. Terima kasih. Ya Allah, Labuan ada? Labuan, ya. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya mohon penjelasan YB Timbalan Menteri mengenai kesesuaian ATM untuk melaksanakan pembinaan jalan raya berkualiti di pedalaman Sabah dan Sarawak melalui projek Jiwa Murni, memandangkan tanggungjawab ini seharusnya dipikul oleh pihak KKR dan KPLB berbanding ATM yang menjaga keselamatan negara. Mohon jawapan. Silakan Yang Hormat Timbalan Menteri. Terima kasih Wabil Labuan. Keupayaan ATM sejak zaman darurat lagi, kita melalui pelaksanaan program dipanggil KESBAN, iaitu keselamatan bangunan. Kita dah terbukti kita dapat membantu masyarakat setempat di Parlimen, khususnya di Sabah dan Sarawak melalui projek Jiwa Murni ATM bagi pembinaan kemudahan asas seperti jalan dan jambatan. Sejak tahun 2009 hingga 2020, ATM dah berjaya melaksanakan 18 projek Jiwa Murni dengan kos keseluruhan RM938 juta. Projek ini sesungguhnya telah memberi manfaat kepada penduduk setempat dengan pembinaan jalan sepanjang 461 km dan 82 jambatan di bahagian Limban dan Kapit Sarawak. Seperti yang saya maklum tadi, soalan tambahan di Hulu Rejang tadi, sesuai dengan perubahan zaman bermula pada 2018, Kementerian Pertahanan telah putuskan bahawa semua projek-projek baru pembinaan jalan di kawasan pendalaman di Sarawak yang akan dilaksanakan oleh Kementerian KPLB, Kementerian Luar Bandar. Namun demikian, seperti yang saya nyatakan lagi sekali, jawapan saya tadi, ATM sedia. Kita bersedia dalam aspek keselamatan dan pembangunan, dalam menawarkan kepakaran sedia ada, terutama regimen Askar Jurutera Diraja dalam pembinaan kemudahan asas seperti jalan raya di kawasan pendalaman, jambatan, perbaikan rumah-rumah dan bekalan air bersih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat semua. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih semua. Ya. Usul Menteri. Ya. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga 6.30 petang dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 11 November 2021. Terima kasih. Yang Berhormat ada menyokong? Datuk Yang-Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Yang Berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Sebulat suara bersetuju, maka usul disetujukan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR9 2021 Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Terima kasih Tuan Setiausaha. Saya menjemput Yang Berhormat Paguh. Tuan Speaker, saya sebelum itu, selamat pagi Tuan Speaker. Pagi. Saya bangun untuk membangkitkan peraturan mesyuarat 18/1. Ya. Saya baca peraturan tersebut. Siapa-siapa ahli selain menteri bolehlah berdiri di tempatnya meminta kebenaran hendak merundingkan perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang berhendak disegerakan dengan membaca teks usul. Pada 8 hari bulan Oktober, saya telah mengusulkan satu usul kepada pejabat Tuan Speaker untuk membahaskan suatu isu berkepentingan orang ramai, iaitu penyalahgunaan dan penyelewengan geran atau dana mitra, di mana saya masih belum lagi menerima maklum balas. Untuk makluman Tuan Speaker, selepas perkara ini dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini, pihak SPRM telah membuat tangkapan ke atas seramai lebih kurang 15 hingga 16 orang daripada beberapa syarikat atau NGO
dan kita lihat dana mitra iaitu pengagihan kotak makanan dan sebagainya. Saya telah menerima maklum balas dan tekanan daripada orang awam. Kenapakah pemimpin-pemimpin dari parti MIC belum lagi ditangkap oleh pihak SPRM dan disiasat? Kenapakah hanya ikan-ikan bilis saja ditangkap? Kenapa ikan-ikan jerung yang masih lagi ada di luar sana belum ditangkap? Adakah pihak SPRM takut dengan pemimpin-pemimpin MIC? Jadi saya mendapat desakan daripada rakyat, terutamanya orang India, untuk membahaskan perkara ini. Kerana kalau mereka, pemimpin-pemimpin MIC tidak ditangkap, perkara ini tidak boleh diselesaikan. Dan saya mohon penjelasan, mohon diberi ruang dan peluang untuk membahaskan perkara ini, kerana perkara ini adalah perkara yang hangat sedang dibincangkan di luar sana, dan saya mohon diberi peluang untuk perkara ini dibahaskan oleh semua yang berhormat yang ada di Dewan Yang Mulia ini. Pohon panduan daripada Tuan Speaker Yang Budiman. Terima kasih. Yang Berhormat, maaf, saya ingatkan saya dah jawab kepada Yang Berhormat melalui surat 12 Oktober bahawa usul itu ditolak. Ditolak? Ya, 12 Oktober. Saya tidak menerima sebarang maklum balas, tapi bolehkah saya mohon menggunakan peluang ini untuk merayu supaya perkara itu masih dibahaskan, kerana Tuan Speaker, saya perlu rujuk semula kepada surat usul Yang Berhormat yang mula-mula tu. Ya, dan Tuan Speaker sebagai seorang yang merupakan seorang peguam yang tersohor juga memahami bahawa ini adalah perkara yang perlu dibahaskan untuk kita mengetahui apakah yang sebenarnya berlaku. Jangan benarkan orang-orang yang bertanggungjawab itu dibebaskan begitu saja. Saya merayu, kalau pihak SPRM sedang menonton, tolonglah tangkap ikan-ikan jerung, pemimpin-pemimpin MIC yang terlibat. Jangan benarkan mereka begitu saja dibebaskan. Terima kasih. Bolehkah juga Tuan Speaker bertimbangkan semula dan maklumkan saya apakah yang akan berlaku kepada usul saya? Semula saya pun dah lupa sebenarnya. 12 Oktober dulu. Terima kasih Tuan Speaker. Jadi saya akan tunggu untuk maklum balas, dan saya berharaplah bahawa Tuan Speaker akan memberikan saya ruang untuk membahaskan. Saya akan jumpa Wabi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya ingin persilakan Yang Berhormat Paguh 20 minit Yang Berhormat selaku Ketua Parti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya pertamanya untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan di atas pembentangan Belanjawan 2022 pada 29 Oktober yang lalu. Seperti yang saya tekankan sebelum ini, proses pemulihan negara tidak berlaku dalam sehari dua. Alhamdulillah, hari ini rakyat mula melihat cahaya di hujung terowong. Hasil kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional menguruskan COVID-19 lebih setahun yang lalu, di samping program vaksinasi yang kita laksanakan mulai Februari tahun ini, yang hari ini menyaksikan kes positif COVID-19 di negara kita semakin berkurangan. Ekoran daripada strategi vaksinasi yang mantap, Malaysia muncul antara negara yang mencatatkan kadar imunisasi tertinggi di dunia, dengan lebih 95.95% pada populasi dewasanya telah divaksin sepenuhnya, dan sehingga kini hampir 70% remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun telah lengkap divaksin, dengan 83% daripada mereka telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Hasilnya hari ini, sektor pendidikan telah dibuka semula dengan sesi persekolahan dan pengajian anak-anak kita di institusi pengajian tinggi secara bersemuka telah pun dimulakan secara berperingkat. Di samping itu, sektor ekonomi dan sosial pula hampir kesemuanya telah beroperasi semula, dan insya-Allah sektor pelancongan juga akan kembali rancak dengan pembukaan sempadan negeri dan negara kita tidak lama lagi. Saya percaya dengan pembukaan sektor-sektor ini dalam suasana norma baru, ditambah dengan bantuan kerajaan yang berterusan, akan membantu merancakkan lagi proses pemulihan negara seperti yang dirancang. Datuk Yang Dipertua, Belanjawan 2022 amat penting bagi memastikan kesinambungan segala usaha dan inisiatif yang telah dimulakan oleh kerajaan dahulu semenjak Mac tahun yang lepas, termasuk 8 pakej rancangan ekonomi
dan Belanjawan 2021 dapat terus kokoh memacu pemulihan negara pasca COVID-19. Pada dasarnya, saya mengalu-alukan inisiatif dalam Belanjawan kali ini, terutamanya dalam usaha kerajaan untuk meneruskan pelbagai bentuk bantuan langsung kepada rakyat di samping insentif untuk melonjakkan sektor industri dan perniagaan bagi meringankan beban semua pihak yang terkesan. Namun begitu, pemulihan bukan hanya bermakna membawa negara kembali kepada kedudukan asal sebelum pandemik. Sebaliknya, kita mahu mencapai tahap yang lebih baik daripada itu. Justru usaha-usaha pemulihan perlulah bersifat luar biasa dengan izin out of the box dan superstition bagi mewujudkan pertumbuhan yang mantap dan gemilang yang mampu meletakkan kembali Malaysia di landasan yang betul untuk mencapai tahap status negara maju berpendapatan tinggi. Seperti yang selalu saya tekankan di sini, pendekatan bersepadu seluruh negara atau dengan izin the whole of nation approach perlu didakap erat, dihayati dan dijayakan oleh setiap seorang daripada rakyat negara yang tercinta ini. Janganlah ada di antara kita hanya berpeluk tubuh, jangan pula hanya tahu menuding jari, mencari salah orang lain, seolah-olah kita sahaja yang betul. Sebaliknya, masing-masing perlu mengambil tanggungjawab untuk memulihkan negara ini secara bersama-sama. Datuk Yang Di-Pertua, selepas melalui episod getir pandemik COVID-19 lebih setahun lamanya, tidak boleh kita nafikan pentingnya untuk menambah baik sistem kesihatan dan penjagaan kesihatan di negara kita. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya telah pun mencadangkan Pelan Induk Pembaharuan Sistem Penjagaan Kesihatan Malaysia dengan izin National Healthcare System Reform Blueprint. Ini dibangunkan dan ini merupakan iktibar daripada apa yang telah kita lalui yang memperlihatkan kelemahan sistem kesihatan kebangsaan dari segi logistik, fasiliti, malah tahap kesiapsiagaan para profesional dan petugas kesihatan. Sistem kesihatan kita hampir lumpuh impak daripada pandemik yang di luar dugaan ini. Saya bersetuju bahawa sejumlah peruntukan yang besar perlu menambah baik fasiliti kesihatan dan menjaga kebajikan para petugas kesihatan di dalam negara kita. Namun pada masa yang sama, kita juga perlu agresif meneroka potensi industri farmaceutical untuk meningkatkan keupayaan Malaysia dalam menghasilkan ubat-ubatan berasaskan kekayaan sumber asli tempatan termasuklah herba. Langkah ini akan dapat mengurangkan kebergantungan ubat-ubatan import dan meningkat akses ubat-ubatan untuk semua. Galakkan pelaburan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D yang melibatkan institusi tempatan seperti Institut Penyelidikan Perubatan IMR juga perlu dipertingkatkan. Kerajaan juga wajar memperuntukkan sejumlah dana yang mencukupi bagi membiayai intervensi kesihatan terhadap penyakit jarang jumpa ataupun rare diseases termasuk pembiayaan ubat-ubatan orphan medicines. Di bawah Pelan Induk Kesihatan itu, program khusus pembangunan vaksin melalui Institut Genom dan Vaksin Malaysia mesti diwujudkan bagi meningkatkan kesiapsiagaan kesihatan awam negara dalam menghadapi sebarang ancaman pandemik pada masa yang akan datang. Sistem penjagaan kesihatan juga perlu memberikan tumpuan pada aspek penjagaan kesihatan mental untuk mewujudkan sistem sokongan yang kokoh kepada rakyat, terutamanya kumpulan yang menghadapi masalah tekanan kerja yang serius seperti frontliners, iaitu petugas barisan hadapan kesihatan dan juga keselamatan. Tuan Ketua, sektor pendidikan telah menerima peruntukan terbesar dalam Belanjawan 2022, iaitu sebanyak 67.1 bilion ringgit atau sekitar 20%
daripada keseluruhan jumlah belanjawan. Peruntukan ini meliputi 52.6 bilion ringgit untuk Kementerian Pendidikan, manakala 14.5 bilion lagi untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Kita berterima kasih di atas komitmen kerajaan untuk meneruskan inisiatif sedia ada seperti menyediakan peranti dan gadget pada pelajar di bawah B40 di bandar dan di luar bandar. Pemerkasaan sekolah pendidikan khas membaik pulih dan menaik taraf sekolah-sekolah daif di seluruh negara, khususnya di Sabah dan Sarawak. Di sebalik pembangunan prasarana dan penyediaan peralatan untuk proses pengajaran dan pembelajaran ini, cabaran yang lebih besar ialah memastikan anak-anak kita dapat dibantu untuk mengejar semula pembelajaran yang tertinggal dan suasana pembelajaran yang terlepas dalam tempoh pandemik. Ia kelas secara online ataupun PDPR berjalan sepanjang tempoh sekolah ditutup. Namun kita tidak boleh menutup sebelah mata bahawa ada dalam kalangan pelajar yang ketinggalan dan tertinggal, terutamanya mereka di pedalaman yang tiada akses kepada internet, malah golongan miskin bandar yang tiada gadget yang sesuai untuk belajar secara online. Justru kerajaan perlu meneliti dan menangani isu-isu pokok seperti ini. Saya ingin mencadangkan agar suatu program khas, iaitu catch up, peringkat nasional diperkenalkan, khusus untuk membantu pelajar di sekolah ataupun di IPT yang tercicir sepanjang tempoh pandemik, sama ada secara hybrid atau bersemuka mengikut kesesuaian pihak sekolah, universiti, guru dan pelajar. Di bawah catch-up program ini, pihak sekolah perlu mengenal pasti pelajar yang tertinggal untuk diberikan tumpuan mengikuti kelas-kelas intensif bagi menggilap semula pembelajaran mereka dan memupuk semangat untuk mencatat keputusan yang baik di dalam pelajaran. Untuk menjayakan program ini, pihak guru dan sekolah perlu diberikan sokongan seperti penyediaan kemudahan peranti, gadget dan internet serta sokongan moral yang kukuh untuk menangani masalah pelajar yang ketinggalan ini. Datuk Yang Dipertua, saya mengalu-alukan jaminan kerajaan untuk menyediakan 600,000 peluang pekerjaan pada tahun hadapan di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang membabitkan peruntukan 4.8 bilion ringgit. Seiring dengan perubahan lanskap pekerjaan, saya berharap kerajaan dapat memberikan penekanan terhadap bidang-bidang kemahiran baru dalam usaha untuk melahirkan pekerja berkemahiran tinggi, terutama yang berteraskan transformasi digital. Dan dalam hal ini, penglibatan agensi seperti HRD Corp dan Malaysia Digital Economy Corporation MDEC perlu ditingkatkan selain penyediaan latihan reskilling dan upskilling yang komprehensif. Inisiatif ini perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen agar ia dapat memberikan impak yang positif, terutamanya bagi kumpulan yang paling terkesan seperti belia, siswazah menganggur dan pekerja yang hilang punca pendapatan sepanjang pandemik ini. Mereka ini mestilah dibantu. Datuk Yang Dipertua, rakyat Malaysia memang terkenal dengan sifat pemurah dan COVID-19 menyalahkan lagi nilai murni tersebut apabila ramai individu yang tampil untuk mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada itu, agensi-agensi yang berkaitan seperti Pusat Zakat, Baitul Mal, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, swasta dan badan bukan kerajaan NGO turut tampil membantu. Bagi memastikan penyaluran bantuan dilaksanakan secara cekap, teratur dan sistematik, saya mencadangkan agar satu mekanisme diwujudkan bagi menstruktur semula jenis-jenis bantuan daripada pelbagai pihak ini. Pertama ialah mewujudkan sistem pengurusan bantuan yang bersifat end-to-end proses dan juga automatik yang mana bantuan boleh terus dimasukkan ke akaun penerima bantuan dalam kadar segera
sekiranya berlaku bencana, musibah, kehilangan kerja ataupun jatuh di bawah kategori miskin ataupun miskin tegar. Dan keduanya mewujudkan dasar graduasi bantuan ataupun exit policy bagi membolehkan penerima dibantu dalam jangka masa tertentu sehingga mereka ini mampu berdikari dan tidak bergantung pada bantuan dalam tempoh yang agak lama. Datuk Yang Pertua, dalam usaha untuk merancangkan semula ekonomi negara di pasca COVID-19 ini, kerajaan hendaklah memberikan fokus untuk menarik lebih banyak pelaburan baru berteknologi tinggi dan juga teknologi hijau untuk jangka masa pendek dan panjang. Dan untuk itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama-sama kementerian lain yang berkaitan perlulah menggiatkan misi pelaburan ke luar negara di samping meningkatkan kerjasama perdagangan serantau dan global. Datuk Yang Pertua, semenjak lebih setahun lalu, pandemik COVID-19 telah membadai negara dan kehidupan rakyat. Ramai di kalangan mereka, khususnya kumpulan M40 dan B40 yang terjejas pendapatannya. Ada yang jatuh miskin, penjagaan gulung tikar dan sebagainya. Kemiskinan kini menjadi satu masalah utama yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan. Sehubungan itu, saya berharap segala bantuan yang sewajarnya yang telah pun diumumkan dalam Belanjawan 2020 dapat disalurkan terus kepada sasaran. Langkah ini amat penting untuk memastikan golongan yang terkesan dapat dibantu segera dan tidak dibiarkan merana. Dalam pada itu, penyampaian segala insentif untuk komiti penjagaan mestilah dipermudahkan untuk membantu mereka bangkit semula dan meraih keuntungan yang kesannya akan memberikan impak yang positif kepada ekonomi negara. Baik, seperti anda saksikan sebentar tadi, Ahli Parlimen Pago Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang membahaskan Belanjawan 2022 ataupun Perbelanjaan Peruntukan 2022 yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada 29 Oktober lalu. Dan selepas beliau, beberapa giliran Ahli Parlimen juga akan turut diberikan peluang untuk membahaskan rang undang-undang yang sama. Baik, bagi pertanyaan jawab lisan pada hari ini sehingga soalan yang ke-13, iaitu soalan terakhir yang 13 yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Uga Anak Kumbung, yang meminta Menteri Kanan Pertahanan menyatakan apakah status pembinaan jalan jiwa murni dari fasa 2 Pekan Belaga ke Nangga Merit dan seterusnya ke Jambatan Baleh Kapit. Dan soalan ini telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Isham. Baik, antara soalan-soalan yang menarik perhatian pada hari ini adalah soalan yang pertama berkenaan dengan keperluan penggunaan tenaga. Keperluan penggunaan tenaga negara perlu diberikan perhatian yang serius. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Unit Perancang Ekonomi EPU sedang merangka dasar tenaga negara bagi memastikan bekalan elektrik negara mampu memenuhi permintaan bukan sahaja menggunakan kenderaan elektrik EV tetapi juga untuk sektor perindustrian dan isi rumah. Jelasnya strategi atau pelan bagi menggalakkan pengeluar kenderaan tempatan bukan sahaja menumpukan kepada kenderaan cekap tenaga atau lebih dikenal sebagai EEV tetapi juga secara hybrid. Kementerian juga sedang berbincang dengan pihak industri dalam peralihan EV dan juga EEV untuk menggantikan International Combustion Engine ISE. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Bacok D. Muhammad Abduh Ni Abdul Aziz. Tambah Datuk Seri Muhammad Azmi lagi, langkah-langkah di bawah dasar automotif negara 2020 dan pakej insentif EV di bawah Belanjawan 2022 akan menyokong pembangunan ekosistem EV dalam negara, seterusnya membantu merealisasikan sasaran bagi Malaysia mencapai pelepasan sifar karbon menjelang tahun 2050 seperti yang telah digariskan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Baik, selain itu, soalan yang
kedua turut menarik perhatian Dewan berkenaan dengan kenaikan harga bahan binaan. Kementerian Kerja Raya telah kemukakan beberapa cadangan kepada Kementerian Kewangan untuk membantu para kontraktor mendepani kenaikan harga barang binaan, seterusnya menyelesaikan isu pembinaan projek kerajaan. Ia termasuk memperluas pemakaian syarat perubahan harga atau VOP bagi kontrak kerja reka dan bina. Jelas timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Kerup, cadangan seterusnya adalah menambahkan senarai bahan binaan dalam VOP daripada 6 kepada 23 jenis. Juga melanjutkan VOP sehingga penghujung tahun depan. Penjelasan itu bagi Menjawab Ahli Parlimen Dungun, Wan Hassan Muhammad Ramli. Selain itu juga, soalan nombor 3 turut menarik perhatian Dewan berkenaan dengan Ops Benteng. Sepanjang 18 bulan pelaksanaan Ops Benteng sehingga 31 Oktober lepas, seramai 16,229 pendatang tanpa izin parti telah pun ditahan. Selain itu, 3,666 parti yang cuba memasuki negara menerusi daratan dan perairan secara haram telah diusir menerusi operasi berkenaan. Jelas timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, Ops Benteng juga berjaya menumpaskan aktiviti jenayah yang lain seperti penyeludupan. Tambahannya, dengan kejayaan menumpaskan ancaman pencerobohan dan jenayah, Angkatan Tentera Malaysia ATM akan terus diperkasa menerusi rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Selain itu, Ops Benteng akan terus dilaksanakan dan diberikan peruntukan. Datuk Seri Ikmal Hisham menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman. Baik, kepada anda yang ingin ikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi pautan yang tertera di kaca TV anda. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Muhammad Syed Asami. Salam hormat.